Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir alayka yassir rabbi tamim bil khair. Nawaitu i'tikaf bi hadha masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia punya mood tu macam khutbah Jumaat kan, sebab dia duduk kat sini. Tapi tak apalah, kerana kena angkat semua kan, jadi kita sampaikan daripada sini insyaAllah. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Tuan-tuan, roh P. Ramlee, roh Michael Jackson, dan kesemua roh tu berkumpul di alam roh, sehinggalah dah sampai satu keadaan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengarahkan malaikat untuk ambil roh ini, kemudian ditiupkan ke dalam rahim ibu kita mengikut tahun zaman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang lahir tahun 1990, ada orang lahir tahun 2010. Begitulah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak boleh memilih di perut ibu mana yang kita nak ditiupkan roh kita. Kita tak boleh nak pilih duduk di dalam rahim Permaisuri Agung. Kita tak boleh pilih nak duduk di dalam rahim orang yang lebih kaya. Allah lah yang menentukan di mana kita ini akan ditiupkan rohnya. Maka tuan-tuan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah memberikan kita kedua ibu bapa. Maka berbaktilah kita kepada kedua ibu bapa kita. Biarlah ibu kita tu sengit ke, giginya tak ada ke, tuan-tuan, berkhidmatlah kepada dia kerana itulah yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita duduk di alam rahim. Ada orang duduk 9 bulan 10 hari. Ada orang Allah takdirkan tak cukup 9 bulan 10 hari, lahir tak cukup bulan. Ada masalah komplikasi dalam kandungan, maka dilahirkan dalam keadaan tak cukup bulan. Kena duduk dulu dekat dalam mesin, kena duduk dulu dalam incubator. Ada orang yang lahir 9 bulan 10 hari, alhamdulillah lahir dalam keadaan sihat. Kemudian kita duduk daripada alam rahim, kita berpindah ke alam dunia. Inilah alam dunia, tuan-tuan. Ada orang Allah takdirkan umur dia 2 hari je. Lahir, ditetapkan oleh Allah berapa lama kita akan duduk di atas muka bumi Allah. Jadi lepas kita duduk di alam dunia, sikit masa lagi tuan-tuan, kita akan berpindah ke alam barzakh. Alam barzakh ni merupakan satu alam yang sangat mengerikan, kerana ianya hanya memiliki 2 negeri sahaja. Sama ada kita duduk di taman-taman syurga ataupun kita duduk di dalam lubang-lubang neraka. 2 tempat je, tuan-tuan. Tak boleh nak duduk dekat tengah-tengah. Boleh tak nak duduk dekat tepi kubur je. Barzakh pun tak nak tempat baik pun tak nak pergi, tempat buruk pun tak nak pergi. Boleh tak minta dengan Allah? Tak dibenarkan, tuan-tuan. Maka keputusan baik ataupun buruk itu ditentukan di atas muka bumi Allah ini. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita, tuan-tuan. Hari ini dah 5 kali kita tarawih dan kita dah 4 hari puasa. Betul tak, tuan-tuan? Rasa macam semalam baru kita update status dekat Facebook kita, selamat berpuasa.
Tahu-tahu dah 4 hari dah. Laju je masa ni tuan-tuan. Memang sudah diberitahu oleh Nabi SAW 30 tahun, 40 tahun dahulu. Masa laju ni kita tak rasa. Buktinya tuan-tuan, kalau kita tengoklah atuk dan nenek kita dulu, kalau mereka nak cuci baju, mereka akan pergi ke sungai. Bawalah pakaian, kain semua tu, bawa pergi sungai. Kemudian basuh, sertalah dekat batu tu. Kemudian perah dengan tenaga dia. Kemudian bawa balik semula kat rumah. Kemudian baru sidai. Tuan-tuan, masa cukup masa tu 24 jam, tapi masa cukup. Kita tengok kebelakangan 10 tahun yang terakhir ini, semua rumah ada mesin basuh, tapi masih tak cukup masa. Pergi dobi 24 jam. Sudahlah pergi dobi 24 jam, tak cukup, tak boleh bawa, nak kering masa tu juga. Esok nak kerja, nak punch in, dah 2 kali lewat, 3 kali lewat, nanti kena surat amaran. Maka masuk dalam pengering. Tuan-tuan, masuk dalam pengering. Nak balik ke tak? Lipat dekat situ. Lipat baju dekat kedai 24 jam. Tuan-tuan, sebab apa? Masa tak cukup. Dia tak ada cili giling puteri tu. Dia kena giling. Cili tu letak giling, nak jadikan cili bo. Kemudian dah jadi cili bo, kena hidupkan api. Hidupkan api tu kena tunggu masa. Tapi anak-anak semua dapat makan. Cukup makanan dia. Tak ada fast food. Sekarang ni tak cukup masa. Tak cukup masa, pergi kedai. Pergi kedai pun tak cukup masa. Kedai buat drive thru, tak cukup juga masa. Food panda. Marah pula orang kerja food panda. Tapi begitulah. Sampai hantar dekat rumah. Mak tak ada. Call anak Alung, darjah 5, darjah 3, nanti ambil dekat depan, ada McD. Tak McD pula, semua jelik. Ustaz ni makan McD pula, kan? Begitu tuan-tuan, nak cerita masa ini sangat laju. Sekarang kita dah 4 Ramadan. Nabi SAW merasai duduk di dalam bulan Ramadan sebanyak 9 kali tuan-tuan. Nabi SAW manusia terbaik alam, 9 kali dapat duduk di dalam bulan Ramadan. Saya yakin kita semua yang ada di dalam surau yang serba indah ni mesti lebih lagi daripada Nabi. Ada yang dah 20 kali Ramadan, ada yang dah 15 kali Ramadan. Yang ni boleh cakap lebih daripada Nabi. Daripada sudut bulan Ramadan ni, Nabi SAW 9 kali tuan-tuan. Kita lebih daripada Nabi SAW. Dan puasa ini difardukan pada tahun 2 Hijrah. Bermakna sudah 1444 kali umat Nabi Muhammad dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan puasa Ramadan. Dengan puasa Ramadan bermakna sudah 1444 kali Allah kurniakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Lailatul Qadar. Tuan-tuan, Lailatul Qadar. Ada orang dia dengar Lailatul Qadar, oh Lailatul Qadar. Kemudian balik, mengetih, selesai. Tuan-tuan, dia tak ambil pun apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Tuan-tuan, Allah berikan hadiah. Sama macam orang yang musafir. Orang yang musafir, Allah hadiahkan dia apa? Jamak dan qasar. Walaupun dia boleh buat 4 rakaat, kata para ulama, dia kena meraihkan hadiah yang Allah berikan kepada dia, jamak dan qasar tersebut. Tuan-tuan, bukan tak semayang tuan-tuan, bukan tak semayang. Kemudian sama juga dengan Ramadan. Allah berikan kita Ramadan alaihi wasallam, bagi tahu kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku dahulu, umat dahulu, Bani Israel, lelaki, mereka keluar berjihad fi sabilillah, berjuang, berperang untuk Allah dan Rasulnya selama 1000 tahun. Tuan-tuan, 1000 tahun, lamanya tuan-tuan, umur umat terdahulu. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Yang masuk Islam tak sampai 100 lebih. Sabarnya Nabi Nuh tuan-tuan. Kita baru kerja 30 tahun, bilalah nak pencet. Sebut bila lah nak pencet, nak tukar kerja lah, asyik lah sebut nak berhenti kerja, tapi tak berhenti pun, kan? Kemudian
berjihad 1000 tahun. Sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, 1000 tahun? Nabi kata, ya, 1000 tahun. Kalau begitu ya Rasulullah, jauhlah ibadah kami kalau nak dibandingkan dengan umat terdahulu. Kita setakat perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, berapa je perang kita? Tak sampai 10 kali perang. Jauhlah kita dengan umat yang terdahulu. Ya Rasulullah, boleh jadi umat terdahulu tuan-tuan, 1000 tahun mungkin umur pencet 900 tahun. Kalau meninggal umur 200 tahun, orang kata mudanya meninggal 200 tahun. Mudanya dia meninggal 200 tahun. Sebab umur umat terdahulu semua yang panjang-panjang. Maka kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila sahabat ni kata, ya Rasulullah, kita ke belakanglah daripada sudut ibadah, sebab nanti di mahsyar kita akan ditimbang sama tuan-tuan. Umat dahulu pun ada solat, umat terdahulu pun ada puasa, umat terdahulu pun ada zakat. Begitu juga dengan kita tuan-tuan. Maka ke belakanglah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada umat Nabi Muhammad, di mana dalam tempoh 365 hari ini ada satu bulan. Dalam satu bulan itu ada satu malam, yang mana malam itu dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Mana malam itu tuan-tuan lebih baik daripada 1000 bulan. Tuan-tuan, 1000 bulan. 1000 bulan berapa lama tuan-tuan? Lebih kurang 70 ke 80 tahun. Tuan-tuan, rahmat Allah, malam tersebut rahmat seperti 70 tahun ke 80 tahun. Tuan-tuan, sebab apa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni umurnya pendek-pendek. Umurnya pendek-pendek tuan-tuan. Maka kita kenalah ambil hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia jadi macam khutbah Jumaat. Diri sendiri yang minta kan. Jadi begitulah tuan-tuan. 10 malam terakhir Ramadan ni tuan-tuan, Lailatul Qadar ni bila tuan-tuan? 10 malam terakhir. 10 malam terakhir Ramadan itulah 10 akhir yang paling penting untuk orang Malaysia ni. Sebab apa saya kata 10 hari yang paling penting? Sebab ketika itulah kita akan sibuk tuan-tuan di nilai 3. Kita akan sibuk lagi dekat Pasar Raya Indah Pesona. Orang yang 80 tahun, 90-an dia tahulah. Kita akan sibuk di mana tuan-tuan? Kita akan sibuk di Nagoya. Dan kita akan sibuk lagi di mana? Di Kamdar. Orang 80-an, 90-an dia tahulah Nagoya apa sekarang ni, bulan bintang, Jekyll, apa lagi tuan-tuan? Macam-macam lagi kan sekarang ni, semuanya online. Kita akan sibuk tuan-tuan. Waktu yang paling genting itulah waktu di mana datangnya Lailatul Qadar. Di mana 10 hari yang terakhir orang sudah meninggalkan tarawih. Orang akan meninggalkan tarawih, orang akan sibuk dengan mengisi kuih, tukar koisen, tukar langsir. Apa lagi tuan-tuan? Pergi jalan tak, cari baju 3-4 hari pun tak jumpa-jumpa kan? Tak jumpa-jumpa pattern macam mana dia nak. Jadi kita akan sibuk dan penat. Malam kita akan tidur tanpa kita meraihkan Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sibuk dengan kuih raya. Tuan-tuan, ustaz ni mana dah orang buat kuih raya? Sekarang ni orang beli je. Mana ada orang buat kuih raya? Dulu-dulu kena buat kuih raya tuan-tuan. Kena buat. Saya pun tahu tuan-tuan. Kuih Tan, kuih Makmur, Elmer London. Nak cairkan coklat tu tuan-tuan kan, nak cairkan coklat tu Elmer London ni kena cair dulu tuan-tuan, baru boleh. Jadi sebab apa tahu tu? Sebab ni kena paksa dengan mak duduk dekat dapur tolong anak perempuan seorang, anak lelaki ada 6 orang. Jadi lelaki pun kena tolong masak tuan-tuan. Jadi 10 malam akhir Ramadan ni adalah waktu yang paling penting. Tuan-tuan, saya bagi tahu ni supaya apa? Supaya kita tak terlepas dengan hadiah yang Allah berikan. Tuan-tuan, hadiah ini sangat besar. Sangat besar tuan-tuan untuk kita. Ramai orang yang meninggalkan Lailatul Qadar. Ramai orang yang tak ambil pun Lailatul Qadar. Sedangkan bulan puasa datang, saban tahun dan saban hari, dia meninggalkan Lailatul Qadar. Hanya lapar dan dahaga sahaja. Tuan-tuan, lapar dan dahaga. Lapar dan dahaga. Orang kalau ada beza tuan-tuan
Lah baru 4 hari kan lama lagi nak raya. Ada orang dah cepat dia dah nak berlalu Ramadan, tuan-tuan. Ada orang dia ambil Ramadan, tak payah tanya orang lain, tuan-tuan, tanya diri sendiri. Kita ni suka ke tak dengan Ramadan? Ramadan ini, tuan-tuan, hadiah daripada Allah. Rahmat yang Ramadan ini, kata Nabi SAW, seperti hujan yang mencurah-curah, yang lebat. Tuan-tuan, hujan lebat. Tuan-tuan pakai payung ke, baju hujan ke, hujan tu mesti kena dekat tubuh tuan-tuan. Walaupun setitik dua titik, maka celakalah orang yang di mana bulan Ramadan diberikan kepada dia, Allah tak ampunkan dosa dia. Masuk bulan Ramadan, dia bawa 10 kilo dosa. Keluar Ramadan pun 10 kilo dosa. Celakalah dia, tuan-tuan. Bukan saya kata, sabdaan Nabi SAW. Satu hari Nabi nak naik ke atas mimbar, Nabi didatangi oleh Jibril. Sahabat dengar Nabi nak naik mimbar, Nabi sebut amin, amin. Sahabat kata amin apa? Siapa yang berdoa? Selesai daripada Nabi berkhutbah, sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tadi kami dengar Rasul sebut apa? Amin. Apa ya Rasulullah? Maka Nabi SAW jawab, atani Jibril. Tadi Jibril datang. Jibril kata apa? Inni da'in fa'amin. Wahai Muhammad, aku nak berdoa, kamu aminkan. Tuan-tuan, siapa yang berdoa? Ketua para malaikat, Jibril. Doa Jibril sahaja, insya-Allah Allah makbulkan. Tapi doa itu dilapik, tuan-tuan, dilapik dengan amin, perkenan daripada manusia terbaik alam, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, agak-agak doa tu makbul ke, Allah tolak ke atau apa? Insya-Allah Allah makbulkan, tuan-tuan. Apa doa dia? Malaikat Jibril kata apa? Man adraka Ramadana falam yufarlah. Celakalah umat kamu Muhammad apabila duduk dalam bulan Ramadan, Allah tak ampunkan dosa dia. Sepatutnya bulan Ramadan, dalam Ramadan pun tak puasa. Tuan-tuan, tak puasa ni bukan dia nak kena tanya dengan anak. Suami kena tanya dengan isteri kena tanya dengan suami. Sebab puasa ni kita dengan Allah. Kalau sembahyang, nampak tuan-tuan, kita solat, nampak. Kalau sedekah pun, kita sorok-sorok pun tak nampak QR ke apa, transaction dia ada bukti. Tapi puasa, tuan-tuan, saya kata saya puasa tadi, buat muka lembik sikit, tuan-tuan, bibir kering sikit, puasa ni, tuan. Padahal dah minum apa? Teh ais. Padahal dah minum teh ais. Puasa ni kata Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah untuk aku. Aku yang akan berikan hadiah itu di mana, tuan-tuan? Di mahsyar nanti. Apabila di mahsyar nanti, selesai kita ditimbang, satu persatu keluarkan ibadah dia yang bernama puasa. Kita pun duduk, ingat dulu dekat Kota Seri Emas, alhamdulillah puasa 30 hari cukup. Datang berbuka, alhamdulillah buat tarawih, jadi puasa cukup. Kita pun berdebar-debar, alhamdulillah puasa. Maka dikeluarkan ibadah kita yang bernama puasa, lalu ditimbang, kita pun melihat pahala kita. Allah, besarnya pahala ni, besarnya pahala puasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, tuan-tuan, pahala tu jadi haba'an mansurah, debu yang berterbangan. Kita pun boleh. Kenapa jadi debu yang berterbangan? Tuan-tuan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana-mana umat Nabi Muhammad yang berpuasa tapi tidak meninggalkan qaul dur dia, perkataan keji dia, tuan-tuan. Sekarang macam-macam kes orang tangkap haluan. Dia ada di antara ni yang komen kan, laki semua sama. Ada yang komen, dia kata tak cukup dengan satu, isteri dah cantik pun nak lagi. Komen habis. Dia tak boleh, puasa ni dia tak boleh, dia geram. Benda tu sensitif kan. Lagi-lagi emosi seorang wanita, dia nak komen. Lelaki pun komen. Lelaki dengan perempuan pun sama-sama komen. Jadi, tuan-tuan, bulan puasa ni Allah tidak berkehendak kepada lapar dan dahaga kita kalau kita ni tidak boleh meninggalkan perkataan keji daripada mulut kita. Tuan-tuan, perkataan keji, mengata orang itu, mengata orang ini. Duduk orang ramai ni datang sembahyang tarawih, alah ini sampai 10 Ramadan je,
nanti dalam hujung-hujung ni semua tinggal AJK je. Kan, mula tu orang dah datang masjid, alhamdulillah, syukur pada Allah, kan? Dia datang dengan tengok ni kita beribadah, mulut kita ni jangan pedas tuan-tuan, jangan pedas. Sebab apa? Allah akan menilai keseluruhan ibadah kita. Allah tidak berkehendak kepada lapar dan dahaga kita kalau kita tak boleh menjaga perkataan kita yang keji, tuan-tuan. Sebab tu Ramadan ni kita kena menahan diri daripada perkara-perkara tersebut. Kemudian tuan-tuan, yang terakhir, dah 20 minit ke? Lebih ke? Lebih, dah berhenti kan? Esok cuti kan? Saya sambung sikit lagi berkaitan dengan sahur. Tasaharu fa'in nama fis suhur. Tuan-tuan, bersahurlah, kerana pada perbuatan sahur itu ada keberkatan. Keberkatan apa? Kita tak tahu. Allah nak bagi keberkatan apa? Mungkin keberkatan kepada kesihatan kita, mungkin keberkatan kepada umur kita, pendapatan kita, gaji kita, anak kita yang cerdik dan sebagainya. Allah berikan keberkatan daripada sudut tersebut. Sahur ni tuan-tuan, dia lagi lewat, lagi nak dekat azan 6.30. Pukul 6 kita dah makan sahur. Ibu ayah moden sekarang ni, dia sahur pukul 12.30 malam. 12.30 malam dia pergi Al-Falah. Order roti canai ke. Saya sahur. Dia sahur, tuan-tuan. Dia sahur 12.30 malam. Ayah-ayah zaman moden. Mak-mak kita dulu kan, bangun kejut kita, terkebil-kebil mata kita pun tengok dah ada nasi goreng. Tak bila lah orang tua ni masak ni nasi goreng ni, ada tipu mak ayah kita, ni suap ni, makan. Sampai yang ada duduk di katil pun mak ayah datang, bang, ni satu suap ni, makan, nanti kan lapar nanti, pagi nanti. Itu cakap tu macam dia je dulu kan. Macam bagi contoh diri sendiri kan. Tuan-tuan, makan sahur. Bagaimana ibu bapa dulu semangat kejutkan anak untuk sahur. Hari ini tuan-tuan, kita pun kata Alhamdulillah. Alhamdulillah bang, anak kita 20 Ramadan tak sahur, tahan dia. Tuan-tuan, dia bukan tahan, dia minum dekat sekolah dia, dia minum dekat toilet dia. Alhamdulillah, hebatlah Alung. Steady, tuan-tuan, dia makan. Kita dulu-dulu, saya selalu cakap lah, kita dulu-dulu kalau nak mencuri pun, kita tak minum air limau ais ke, air kowe ke, tuan-tuan. Kita dapat menyorok sikit, kita minum dekat air paip dalam rumah. Itu pun minum bukan kan, dia deka. Tuan-tuan, hari ini punya ni, tanyalah mana-mana cikgu, tuan-tuan, InsyaAllah mereka boleh ceritakan kebenaran ni, tuan-tuan. Jadi tanya dengan anak-anak, Alung puasa kan? Jangan tanya sambil kita buat ni, buat kuih raya tu. Alung tengah tengok TV, lo puasa ke? Mak, mestilah puasa. Apalah mak ni? Panggil dia, bertentang mata dengan dia. Alung puasa ke? Hari pertama, hari kedua dia boleh tipu kita, tuan-tuan. Hari ketiga dia dah tak boleh tipu dah. Dia mak, Alung tak puasa. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab dia genetik kita, darah kita mengalir dalam darah dia. Dia dah tak boleh tipu dah. Dia akan segan dengan kita, dia akan bagi tahu kebenaran, insya-Allah dia akan berpuasa. Macam mana tuan-tuan ajar anak tuan-tuan solat, belum dah solat, begitulah dengan puasa pun. Kita kena ada tanggungjawab, tanya anak kita, puasa tak? Puasa tak adik? Tu, belakang tu. Begitulah tuan-tuan, wallahu a'lam daripada saya. Moga-moga Ramadan kali ini tuan-tuan menjadi satu penanda aras buat kita. Jangan kita membiarkan Lailatul Qadar berlalu begitu saja dalam kehidupan kita. Ambil manfaat tuan-tuan, hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam 365 hari ini, sehari saja, dan bukan sehari, malah semalam saja Allah berikan kepada kita untuk kita ambil manfaat tersebut untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Moga-moga Ramadan ini Allah berikan kita hadiah Lailatul Qadar. Sebut amin, tuan-tuan. Amin. Moga Allah berikan kita Lailatul Qadar dan Allah menggerakkan kita dan mengekalkan kita dalam landasan Ramadan yang sebenar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.